Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wasyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wa ra'aitu li sajidin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sambung sikit. Kita baca doa wabak. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dapat lagi berjumpa pada minggu ini, hari ini. Semoga semua berada dalam keadaan sihat dan bersemangatlah untuk belajar secara online. Seharap insyaAllah pelajaran online ni tak mengganggu kita untuk faham sesuatu benda ataupun faham sesuatu pelajaran. Cuma cara dia sedikit susah lah, kita tak dapat bertemu secara berdepan. Mungkin kerja pun Ustaz tak tengok mana, Ustaz tengok kerja dalam Google Classroom je. Okey, tu tak apa. Cuma untuk hari ni kita sambung lagi. Maknanya pelajaran kita kena teruskan. Mana tahu lepas ni kita boleh pergi ke sekolah macam biasa. Jadi kita dapat menyambung. Bukan kita baru nak start. Okey. Kita sambung pelajaran kita berkenaan dengan kalau minggu lepas kita belajar tajuk baru berkenaan dengan perkataan yang berakhir dengan huruf qaf dengan kaf. Okey, untuk hari ini Ustaz tak berhajat untuk belajar pelajaran baru. Cuma kita akan buat sedikit ulang kaji berkenaan dengan pelajaran minggu lepas. Minggu lepas kita telah habis 2 tajuk kecil. Mula-mula kita belajar perkataan yang berakhir dengan huruf qaf. Apa perkataan yang berakhir dengan huruf qaf? Perkataan yang berakhir dengan huruf qaf ialah perkataan yang berasal daripada perkataan bahasa Melayu. Memang perkataan asal bahasa Melayu. Okey. Seterusnya kita pula belajar berkenaan dengan perkataan yang berakhir dengan huruf kaf. Apa perkataan yang berakhir dengan huruf kaf? Kita dah belajar pada minggu lepas. Perkataan yang berakhir dengan huruf kaf, perkataan bahasa Inggeris. Okey, kita akan buat ulang kaji sedikit pada hari ini. Saya akan buka buku teks untuk korang lebih faham. Siapa yang ada buku teks boleh tengok buku teks lah. Okey. Boleh buka muka surat pertama, muka surat 1. Pada minggu lepas juga Ustaz ajar guna buku teks juga. Cuma Ustaz ringkaskan dalam bentuk slide supaya mudah untuk kita tengok. Macam buku teks ni banyak sangat perkara yang kita kena tengok. Okey, cuma untuk ulang kaji ni tak apa. Kita dah faham dah sedikit sebanyak. Cuma untuk ulang kaji ni kita tengok buku teks secara menyeluruh, apa yang ada dalam buku teks kita ni. Okey, apa yang penting untuk pelajaran yang pertama kita ni? Pelajaran pada minggu lepas ni apa yang penting? Okey, yang pertama kita nak belajar untuk menyebut perkataan yang diakhiri dengan huruf qaf dan kaf. Kita nak sebut. Kita nak belajar untuk menyebut perkataan yang diakhiri dengan huruf kaf dengan qaf. Okey. Siapa yang tak tutup mic tu, tutup dulu mic. Tutup. Takut mengganggu, tutup mic. Okey. Apa yang kita nak faham atau apa yang kita nak belajar ataupun apa yang kita dah belajar, kita belajar untuk
menyebut. Kita sebut perkataan yang diakhiri dengan huruf qaf dan kaf. Yang kedua, kita nak tulis perkataan. Ustaz ada bagi latihan. Korang dah cuba untuk buat latihan tersebut. Cuba nak tulis perkataan. Jadi itu adalah salah satu kefahaman kita lah, kita dapat tulis. Yang seterusnya kita dapat membezakan apa beza perkataan yang diakhiri dengan huruf qaf, apa beza perkataan yang diakhiri dengan huruf kaf. Okey. Kita nak ulang kaji sedikit. Pada hari ini kita pergi secara laju je sebab kita nak ulang kaji sahaja. Perkataan yang diakhiri dengan huruf qaf sahaja dahulu. Padanan suku kata tertutup konsonan K pada kata jati bahasa Melayu. Kata jati bahasa Melayu. Maknanya memang kata perkataan ni asal bahasa Melayu. Contoh perkataan ataupun gambar katak ni. Katak ni memang kita orang Melayu sebut katak. Kita tak sebut frog. Jadi kita sebut katak. Jadi perkataan katak ni adalah perkataan jati bahasa Melayu. Perkataan jati bahasa Melayu. Jadi tengok ejaan dia. Pada suku kata tak, katak tu, ejaan yang terakhir menggunakan huruf qaf. Sebab apa dia guna huruf qaf? Sebab dia adalah kata jati bahasa Melayu. Tetapi jangan tertukar. Tengok kata jati bahasa Melayu je, letak huruf qaf terus. K yang pertama pada suku kata yang terbuka, ka ni. Jangan letak huruf qa di sini. Salah. Ni adalah huruf kaf. Kita guna huruf kaf juga. Jangan letak huruf qaf. Huruf qaf yang kita belajar pada hari ini hanya akhir suku kata. Tengok suku kata tu akhir dia. Bukan awal. Contoh perkataan pokok ni. Gambar yang kedua, perkataan pokok. Suku kata yang kedua ni kok kan? Kok. K O K. K yang pertama kita tukar menjadi kaf. Jangan tersilap tukar qaf juga. Itu ada latihan menyebabkan tak faham kot. Ataupun keliru. Dia tukar menjadi huruf qaf. Semua huruf qaf. Salah. Pada awal suku kata kita perlu guna huruf kaf. Huruf qaf yang kita belajar hanya untuk suku kata ataupun akhir suku kata. Dia berada di akhir suku kata. Okey. Macam tu, yang perkara paling penting yang kita perlu ingat, apabila akhir suku kata ni, tengok dia ada huruf K. Tengok kata tu, perkataan tu, perkataan bahasa Melayu ataupun tak. Contoh katak. Orang English, orang putih sebut frog. Orang Melayu je sebut katak ni. Macam pokok. Orang Melayu je sebut pokok. Orang putih ataupun orang Inggeris dia sebut tree. Dia sebut tree. Lain. Jadi apabila lain, maknanya ni adalah kata jati bahasa Melayu ataupun kata asal bahasa Melayu. Macam juga perkataan batik dengan songkok. Okey. Pergi sikit. Okey, ni Ustaz tak nak baca dah. Ni sama je. Okey. Kita baca sikit yang ni. Contoh perkataan batik. Okey. Ibu memakai baju batik yang cantik. Ni perkataan batik. Tengok dia menggunakan huruf qaf. Boleh tengok muka surat 3. Okey. Okey, perkataan yang kedua ni, contoh bukti. Ustaz nak seorang baca. Apa ayat dia ni? Buka mic baca. Kita tandas sekejap. Okey, Amin, pergi tandas. Naura baca. Kejadian alam bukti kekuasaan Allah. Okey, baik Naura. Tutup mic. Tahniah. Okey. Yang ketiga ni, siapa nak baca?
Pak Ika baca nombor 3 ni. Buka mic. Buka mic tu. Okey, baca. Apa ni? Seks. Seksa. Apa? Tak boleh. Boleh ke tak? Okey, yang lain. Kisha Dayani. Buka mic. Pak Ika tutup mic. Baca Kisha Dayani. Apa ni? Siksa. Okey. Ayat dia ni? Takutlah kita dapat pada siksaan api neraka. Takutlah kita pada siksaan api neraka. Okey. Kisha boleh tutup mic. Yang keempat ni. Hana. Baca ni. Laksamana Hantuah merupakan pahlawan mulia. Bukan mulia, Melayu. Melayu. Okey, bagus Hana. Tahniah Hana. Okey. Yang kelima. Alia Alisha. Alia Alisha. Yang kelima ni. Apa ni? Dengar ke tak tu? Alia Alisha buka mic. Boleh baca? Ni baca yang ni. Apa ni? Boleh baca tak? Sikit-sikit. Baca. Cuba baca ni. Yang bulat ni. Yang warna apa ni? Biru apa ni? Biru gelap ni. Baca. Boleh. Cepat. Cepat. Balik. Okey, tak apa. Kita bagi orang lain dulu. Okey, Hanis. Hanis? Ya. Baca Hanis. Ni apa ni? Balik. Okey, balik. Baca ayat dia ni. Kami balik ke kampung pada cuti hari raya. Bagus. Tahniah Hanis. Panjang ayat dia. Kami balik ke kampung pada cuti hari raya. Okey, yang terakhir. Seorang lagi. Siapa nak baca ni? Tutup Hanis tutup mic. Yang terakhir siapa nak baca? Amin dah baca. Amin dah baca ke? Amin belum Amin. Amin baca Amin. Tombak. Salah ni ejaan dia ni. Tak apa. Ni ejaan dia. Tembok. Tembok sekolah dilukis dengan mural yang cantik. Mural yang cantik. Okey, bagus. Tahniah Amin. Okey, ni adalah ayat-ayat yang dipilih. Maknanya dia pilih perkataan yang diakhiri ataupun suku kata yang diakhiri dengan huruf qaf. Kalau tengok perkataan yang warna merah ni, semuanya ada huruf qaf. Tak ada satu pun yang ada huruf kaf. Sek ni contoh yang pertama ni tik. Batik. Batik ni apa? Batik ni adalah huruf qaf. Huruf qaf dia kata asal ataupun kata jati bahasa Melayu. Sama juga perkataan bukti, seksa, laksmana, balik
dan tempo. Apa? Okey, kita pergi sikit. Ada orang conteng. Tak boleh conteng. Okey, kita pergi sikit perkataan yang berakhir dengan huruf kaf. Sebelum kita buat sedikit aktiviti pada hari ini. Okey, padanan suku kata tertutup huruf K, huruf K pada perkataan bahasa Inggeris. Muhammad apa ni? Jangan conteng. Amin, tutup mic. Okey. Pada perkataan bahasa Inggeris. Ni perkataan bahasa Inggeris. Contoh dia bagi cactus, organik, railroad, apa ni? Kritik, klasik, logik. Ni perkataan bahasa Inggeris. Pelik kan? Ada perkataan yang kita tak pernah dengar. Yang kita pernah dengar cactus, klasik kita pernah dengar, logik kita pernah dengar. Macam ada juga yang kita pernah dengar organik. Organik ni macam tumbuh-tumbuhan, tanaman organik. Okey. Ni adalah perkataan bahasa Inggeris. Kalau tengok semua dia guna huruf kaf. Tengok cactus. Kaf, memang kaf pada awal ni mesti kena kaf. Kaf yang di akhir ni, akhir suku kata ni, dia guna huruf kaf juga. Macam juga perkataan organik. Tengok, dia guna huruf kaf. Begitu juga perkataan kritik. Kritik, dia guna huruf kaf juga di akhir. Yang di awal ni, memang kita guna huruf kaf pun. Kalau perkataan bahasa Melayu pun kita guna huruf kaf. Kalau di awal dan di tengah. Di awal dan bukan di tengah, di awal je. Di awal. Okey. Boleh tengok dulu. Okey, seterusnya ni contoh-contoh yang dia bagi juga. Kita dah belajar dah pada minggu lepas, cuma kita baca sedikit saja. Kita ambil 4 contoh saja. Ni boleh baca sendirilah. Okey. Kita buat sedikit latihan. Saya akan share skrin, korang boleh tengok macam mana pertukaran huruf dia. Nanti boleh tengok pertukaran huruf. Okey, kita tengok huruf ataupun perkataan yang diakhiri dengan huruf qaf dahulu. Macam mana kita nak tengok pertukaran ataupun dia buat padanan huruf. Okey, ni boleh tengok, kita nak tengok ejaan pokok ni. Macam mana ejaan pokok. Okey, P kita tukar jadi huruf. Huruf apa ni? Huruf Pa. Okay, O jadi huruf Wow. Okey, kita tukar huruf Kaf. Kaf lain. Tetapi komputer ustaz ni tak ada kaf tu. Tak apalah, kaf ni sama je. Okey, seterusnya O kita tukar jadi huruf Wow. Okey. Wow. Jadi huruf Wow. Kaf. Ustaz, kenapa O tu macam kosong? O yang sebelah kiri. Tak apa. K ni tukar jadi Kof. Kof ke kaf? Kof. Sebab dia adalah kata asal ataupun kata jati bahasa Melayu. Ni bila kita sambung jadi macam ni. Bila kita sambung jadi macam tu. Okey, tengok contoh seterusnya. Okey, perkataan batik. Macam mana batik ni kita nak tukar dia? Okey, B jadi huruf Ba. A jadi huruf Alif. Okey, bagus. Jadi huruf Ta. I jadi huruf Ya. K jadi huruf Kof.
sambung jadi okey, kita tengok lagi perkataan tarik. Tengok. T kita jadi huruf A kita tukar jadi huruf Alif. R kita tukar jadi huruf I kita tukar jadi huruf okey, bagus. A kita tukar jadi huruf bagus. Ini kan bila kita sambung. Okey. Seterusnya seksa. Okey, S kita tukar jadi huruf atau pusing. Okey. I kita tukar jadi huruf tukar jadi huruf okey, kita tukar jadi huruf okey. Tukar jadi huruf kaf. Sebab apa kof? Sebab ni kata bahasa Melayu seksa ni. Seksa. Ni je suku kata tertutup yang ada huruf K. Sebab tu kita tukar jadi huruf kof. Okey. S kita tukar jadi huruf S kita tukar jadi huruf ta. A kita tukar jadi huruf alif. Ni apabila kita dah sambung. Okey, seterusnya lubuk. Tengok. Boleh tengok. Jadi perkataan lubuk macam ni. Okey, kita tengok pula perkataan yang diakhiri dengan huruf kaf. Okey. Perkataan bahasa asal bahasa Inggeris. Kalau ejaan teksi bahasa Inggeris TAXI, taxi. T jadi huruf T jadi huruf K jadi huruf S jadi huruf ya. Tengok dia jadi huruf kaf. Bukan jadi huruf kof. Sebab dia perkataan bahasa Inggeris teksi ni. Okey, tengok contoh seterusnya. Ni sambung. Bila kita nak sambung jadi macam ni. Okey, perkataan aktif. Aktif. Siapa aktif ni? Okey, A kita tukar jadi huruf Alif. Okey. Kaf. Ni T ni kita tukar jadi huruf kaf. Sebab dia adalah Dia nak tanya. Tanya apa? Kan kenapa kaf tu tak jadi huruf kof? Sebab tu kan satu suku kata. Mana? Ni perkataan bahasa Inggeris. Perkataan bahasa Inggeris. Perkataan bahasa Inggeris. Okey, T jadi huruf ta. Okey, I jadi huruf Ya. jadi huruf Pa. Okey, jadilah bila sambung jadi macam ni, aktif. Tengok seterusnya subjek yang terakhir ni. S jadi huruf Sin. jadi huruf Wow. Okey, P jadi huruf Ba. Okey, J jadi huruf Ya. Okey, I jadi huruf Ya. okey, K jadi huruf Kof. kaf. Ini subjek bahasa Inggeris. Jadi huruf kaf. Apabila sambung, ni sin boleh wow.
Waw tak boleh sambung dengan ba. Ba boleh sambung dengan jim. Jim boleh sambung dengan ya. Ya boleh sambung dengan kaf. Sebenarnya kaf yang ada apa? Garis atas ni. Bukan yang ada hamzah ni. Ni komputer Ustaz tak boleh. Tak boleh. Okey. Seharap semua dapat faham. Kita ulang kaji pelajaran minggu lepas. Untuk esok, kita tengok dulu sama ada kita nak ulang kaji lagi ataupun kita buat latihan sahaja. Kita tak terus lagi kepada pelajaran baru. Sebab pelajaran baru dan okey, semua buka kamera, Ustaz nak ambil gambar. Buka kamera. Buka kamera. Buka kamera semua, Ustaz nak ambil gambar. Elok-elok. Abra buka kamera. Safia buka kamera, Amni buka kamera, Amni Husna. Kalau tak dapat tak apa. Okey, senyum. Apa? Okey, baik. Itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Ustaz harap semua dapat faham. InsyaAllah lepas ni boleh buat latihan. Latihan Ustaz akan Jadi kat Google Classroom. Ustaz akan bagi dalam Google Classroom. Nanti boleh tengok. Latihan minggu lepas minta buat. Ada yang dah buat, Ustaz dah tengok dah. Ada yang dah buat. Cuma Ustaz belum cek lagi. InsyaAllah lepas ni Ustaz akan cek latihan yang pada minggu lepas. Itu saja untuk ini. Nanti kalau ada apa-apa, jumpa pada kelas esok tau. Okey, Assalamualaikum. Salam. Bye Ustaz. Bye Ustaz. Ustaz, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Bye. Bye.